Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya. Kenapa PHES tidak dijemput menghadap Yang di-Pertuan Agong? Jawapan ringkasnya, kerana PHES tidak menipu. Kenapa saya kata seperti itu? Kita tahu di sejarahnya penubuhan Perikatan Nasional ini, kita tahu semua ketua-ketua parti dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong. Di sini kita lihat ketua-ketua parti ini akan memberitahu Yang di-Pertuan Agong bahawa siapa di antara mereka-mereka ini tadi, ketua parti yang perlu mereka sokong untuk mendirikan kerajaan baru. Di dalam kancah ini, tiba-tiba yang dapat angka itu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana kita tahu, setelah beliau dilantik menjadi Perdana Menteri, baru kita sadar, baru kita tahu bahawa dia telah pun mengatakan keseluruhan Parti Bersatu itu menyokong dia. Rupa-rupanya, kita lihat pejuang yang ditubuhkan oleh Tun hari ini, inilah mereka yang tidak menyokong. Dan kita tahu, setelah itu, kenapa gelaran kata ini timbul? Kerana satu persatu ahli parlimen mula melompat kepada kerajaan yang ditubuhkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan di sini, apabila Tuanku Agong sudah berkenan bahawa memang betul dilihat ada majoriti, dan dia telah pun dilantik menjadi Perdana Menteri, maka kuasa yang telah Tuanku Agong lantik ini tadi, tetapi satu masalah yang berlaku di sini, yang kita lihat hari ini, apabila dilantik, Tuanku Agong tidak dapat nak memecat Perdana Menteri yang dilantik. Ini adalah yang kita lihat. Apabila dia melakukan kesalahan, yaitu tidak mengklaimkan di dalam parlimen, ataupun dia tidak membuat pengesahan atau membuat undi percaya atau tidak percaya, maka di sini jelas sehingga kerajaan dia tumbang, dia tidak pernah klaimkan majoriti dia di parlimen kerana dia tahu bahawa majoriti dia memang tidak ada. Inilah hakikat yang telah Tan Sri Muhyiddin Yassin lakukan. Inilah sebab kalau saya lihat yang mana kenapa Tuanku Agong menitahkan mereka yang dikatakan mempunyai majoriti 114 orang ini tadi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Kerana kita tahu kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu juga telah pun mengamalkan scam of thing, iaitu membeli, memaksa. Yang mana kita tahu mereka yang dilihat punya kes, mereka akan dikejar dan mereka akan dipaksa untuk menyokong. Di sini juga apabila mereka-mereka yang datang menghadap Yang di-Pertuan Agong kali ini, mereka juga dipertanyakan dengan isu yang sama. Kerana Tuanku Agong sudah tahu apabila melantik satu Perdana Menteri itu, maka untuk memecatkannya, Tuanku Agong tidak mempunyai kuasa. Dan kita lihat betapa degilnya untuk jatuhkan Perdana Menteri yang lama, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Inilah yang berlaku. Jadi tujuan mereka ini dipanggil ke istana adalah untuk mengesahkan apakah betul keseluruhan 114 orang ini menyokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tetapi kalau ini yang berlaku kita lihat hari ini, yang mana menjadi pertikaian adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin pula menyokong parti yang hendak ditubuhkan mereka ini nanti dengan bersyarat. Inilah yang juga dilakukan oleh UMNO kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, yaitu bersyarat. Jadi, apabila mereka dirikan kerajaan, dalam tengah-tengah perjalanan kerajaan ini, maka ditariknya sokongan, ataupun mereka boleh saja ugut, maka kerajaan itu tumbang. Jadi, sebab itulah Tuanku Agong menitahkan yang 114 orang ini pergi menghadap. Tujuannya adalah itu. Sebab itu ada yang katakan keluar mereka daripada istana muka monyok. Kerana mereka bukan untuk disahkan supaya memerintah, tetapi mereka diberi pertanyaan apakah mereka ini dipaksa ataupun dan sebagainya. Inilah hakikat yang mana kalau kita tengok propaganda yang ada di luar yang mengatakan jumlah 114 ini layak untuk mendirikan kerajaan, layak untuk mereka nak menubuhkan kerajaan, sebenarnya belum perkenan Yang di-Pertuan Agong. Kita belum dengar pun daripada istana yang mengatakan, okey,
pelantikan Perdana Menteri yang baru daripada kalangan mereka. Inilah satu kebohongan propaganda yang mereka mainkan. Jadi di sini jelas bahwa sehingga hari ini pun daripada pihak PIHES, terutamanya Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka ikut titah Yang di-Pertuan Agong, yaitu kita tahu apabila diumumkan oleh media ataupun mereka-mereka yang propaganda di media ini juga mengatakan daripada sebelah pihak sana mempunyai cukup 114, perkara ini tidak patut bocor ke kita ni semua, pada rakyat, kerana ini sepatutnya rahsia. Tetapi kerana ketidakadilan dalam grup mereka yang ada di sebelah sana itu, yang mana kita tahu speaker Dewan Rakyat itu adalah daripada mereka-mereka ini tadi, maka bocorlah mereka punya SD ini tadi. Inilah yang kita lihat hari ini. Sepatutnya ini adalah rahsia, karena ini titah Yang di-Pertuan Agong. Apa yang berlaku dengan pihak pembangkang yang kita lihat, yaitu PIHES ini tadi, mereka sampai hari ini tidak mengeluarkan kenyataan, yang mana saya lihat di Facebook, Twitter apa semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pihak pembangkang tidak pernah mengeluarkan statement. Mereka tidak cukup majoriti, mereka ada majoriti. Apakah ini satu laluan yang sebegini ataupun sebegitu? Tidak ada. Kita lihat apa kenyataan Datuk Seri Safiyuddin Nasution. Dia mengatakan mereka patuh dengan arahan yang mana apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, yaitu sehingga Tuanku ataupun pihak istana mengeluarkan kenyataan siapa Perdana Menteri, baru mereka akan keluarkan kenyataan mereka. Inilah yang berlaku. Tetapi daripada sebelah pihak sana, kita lihat daripada UMNO, mereka begitu rakus beria-ia hendak menjadi pemerintah di dalam kerajaan Malaysia ini. Kita lihat hari-hari mereka buat meeting. Padahal perkara ini tidak perlu pun mereka nak pergi tiap-tiap hari buat meeting. Kerana sepatutnya kalau mereka secara profesional, sepatutnya kalau mereka ini bukan kemaruk ataupun terlalu gila ingin jawatan ke Putrajaya tu, mereka hanya sekali meeting sudah selesai. Okey, inilah yang kita ada. Inilah bentuk gabungan kita. Itu saja. Tetapi mereka meeting tiap-tiap hari adalah mencari lagi solusi bagaimana mereka nak putar belit, putar alam untuk mereka dapatkan kuasa. Inilah yang mereka buat hari ini. Mereka tidak fikir rakyat. Mereka tidak fikir siapa yang menaikkan mereka sebagai pemimpin. Yang mereka fikirkan hari ini adalah bagaimana mereka nak ke Putrajaya untuk menjadi Perdana Menteri dan menjadi menteri-menteri kanan, menjadi timbalan Perdana Menteri. Inilah yang berlaku di kalangan mereka hari ini. Jadi ini jelas apa yang kita lihat hari ini, propaganda yang mereka lakukan ini adalah satu kebohongan, kerana belum ada satu yang nyata daripada pihak istana mengesahkan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri itu sebagai Perdana Menteri. Dan kita harus tengok setelah Majlis Raja-Raja ini bersidang, baru kita tahu siapakah yang nak dilantik oleh mereka sebagai ketua dan pemimpin negara. Inilah yang mereka lakukan sekarang ini. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga PIHES tidak dijemput untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong? Kerana sebabnya begitulah. Kerana takut ada lagi pembohongan, kerana apabila dilantik menjadi Perdana Menteri, untuk memecatkannya tidak kuasa agung. Kerana kuasa agung ada yang boleh memecatkan, tetapi yang tertakluk untuk mereka seperti kita lihat mereka dah hilang kuasa, dah hilang kelayakan kerana tidak cukup majoriti. Agung tidak boleh memecatnya, tetapi agung boleh menasihatnya supaya letak jawatan secara kehormat yang mana dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Inilah yang sebabnya mereka ini dipanggil menghadap. Tetapi di media mereka spin bahawa mereka cukup sokongan, sehingga hari ini belum ada pun pengumuman yang meyakinkan rakyat bahawa ya ke Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. So itulah alkisahnya. Thank you.